Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, pensyarah-pensyarah cemerlang, pensyarah-pensyarah kanan, para pensyarah, pegawai-pegawai pengurusan, anggota kumpulan pelaksana, serikandi guru, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Majlis kita pada petang ini dimulai dengan lagu-lagu kebanggaan kita, lagu Negaraku, lagu Melaka Maju Jaya dan lagu IPGM. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bulan
Selamat datang ke Majlis Perasmian Penutupan Seminar Kebangsaan Penyelidikan dan Intervensi Amalan Bilik Darjah bagi tahun 2021 atau SK Interclass 2021 anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapatlah kita bersama-sama meraihkan Majlis Perasmian Penutupan Seminar Kebangsaan Penyelidikan dan Intervensi Amalan Bilik Darjah bagi tahun ini secara live di laman Facebook IPG KPM Melaka. Hadirin sekalian, menadah tangan tanda kerendahan, melafaz bismillah, perkukuh tautan, doa di pohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Muhammad Ridwan bin Rasib, Pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka untuk memimpin bacaan doa pada kali ini. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pertemuan kami secara maya pada hari ini dalam majlis penutupan Seminar Kebangsaan Penyelidikan dan Intervensi Amalan Bilik Darjah SK Interclass anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka tahun 2021 adalah bagi menyatakan rasa kesyukuran atas segala nikmat kurniaan-Mu kepada kami, agar kami dapat meneruskan segala sumbang bakti dan usaha baik kami dalam penghasilan kajian-kajian dan penyelidikan-penyelidikan yang berimpak tinggi. Ya Allah, Engkau jadikanlah segala sumbangan dan khidmat bakti mereka yang terlibat dalam program seminar kebangsaan penyelidikan ini sebagai amalan soleh yang mendapat keredaan dan ganjaran di sisi-Mu, Ya Allah. Kami juga memohon kepada-Mu, Ya Allah, agar bakat dan kebolehan yang Engkau anugerahkan kepada kami dapat kami gunakan untuk memajukan diri, organisasi, masyarakat, bangsa dan negara kami Malaysia keseluruhannya. Ya Allah, Ya Zal Jalal wal Ikram, redailah segala amalan yang telah kami laksanakan. Jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang diberkati. Jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara dari segala mara bahaya dan keburukan. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal salamah wa abwabal sihah wa abwabal quwwah wa abwabal sa'adah wa abwabal huda wa abwabal rahmah wa abwabal taubah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan terima kasih. Seterusnya, majlis mempersilakan Dr. Faridah binti Yaakob, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Gadis manis bernama Tempawan, cantik sungguh berbaju kebaya. Apa khabar tuan-puan sekalian? Selamat berjumpa di alam maya.
Yang Berhormat Datuk Nur Effendi bin Ahmad, Esko Jabatan Ketua Menteri Pendidikan, Pengajian Tinggi, Teknikal dan Vocational, Sains dan Inovasi Negeri Melaka. Yang berbahagia Datuk Wira Abu Bakar bin Muhammadiyah, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Teknologi Hijau Melaka. Yang Berusaha Dr. Azman bin Yusof, Pengarah IPGK Pulau Pinang. Yang Berusaha Dr. Hajar Nursidah binti Abu Husin, Timbalan Pengarah IPGK Perempuan Melayu Melaka. Dr. Muhammad Nasri bin Abdullah, Ketua Jabatan-Jabatan Pembangunan Pendidikan dan Inovasi Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, pensyarah-pensyarah cemerlang, pensyarah-pensyarah kanan, ahli-ahli jawatankuasa seminar, para pensyarah serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah izin dan inayahnya, maka kita dapat bersama-sama dengan Majlis Perasmian Penutupan Seminar Kebangsaan Penyelidikan Intervensi Amalan Bidik Darjah SK Interkelas 2021. Pada petang yang mulia ini, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga serta para sahabat baginda. Semoga pertemuan kita ini mendapat keberkatan daripadanya. Terlebih dahulu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Datuk Nur Effendi bin Ahmad, Esko Jabatan Ketua Menteri Pendidikan, Pengajian Tinggi, Teknikal, Vocational, Sains dan Inovasi Negeri Melaka, serta semua yang terlibat dalam seminar yang dilaksanakan secara maya ini. Sesungguhnya, seminar ini merupakan satu pentas perkongsian ilmu mengenai penemuan baharu dalam amalan pengajaran dan pembelajaran masa kini. Diharapkan pengalaman dan perkongsian setiap peserta dapat memantapkan dan melonjakkan kegemilangan penyelidikan dan inovasi, khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran dalam era pendidikan ke abad 21, khususnya dalam era pandemik ini. Yang berbahagia Datuk dan para hadirin yang saya muliakan, sepanjang seminar yang bertemakan pendidikan guru era baharu, pengajaran dan pembelajaran ini, terdapat seramai 300 orang lebih peserta yang terdiri daripada peserta seminar penyelidikan serta peserta inovasi daripada dalam kalangan pegawai-pegawai KPM dan JPN, pensyarah-pensyarah IPGK dan pelajar-pelajar IPG, IPTA, IPTS, matrikulasi, politeknik dan pelajar pasca siswaza, guru-guru dan pelajar-pelajar sekolah. So, tahniah semuanya, dan kesemua peserta penyelidikan telah membentang hasil kajian mereka secara maya di bilik-bilik selari mengikut tema-tema yang berkaitan dengan kajian masing-masing. Begitu juga dengan semua peserta inovasi ini telah mempersembahkan inovasi masing-masing secara selari mengikut kategori masing-masing dengan begitu bersemangat dan amat cemerlang sekali. Ini diperakukan oleh panel pertandingan yang berwibawa bahawa peserta pasukan inovasi ini telah mencapai tahap minima prestasi yang diperlukan dalam pertandingan di peringkat kebangsaan serta lebih berjaya mencapai objektif seminar, iaitu yang pertamanya iaitu memberi peluang kepada warga pendidik untuk berkongsi hasil pendidikan dan inovasi berkaitan dengan pedagogi dan amalan dalam bilik darjah. Yang keduanya, memantapkan kemahiran warga pendidik dalam melaksanakan penyelidikan dan inovasi yang berkualiti. Yang ketiganya, menggalakkan warga pendidik membangunkan profesionalisme mereka dalam aspek penyelidikan, penulisan dan penerbitan serta memperkukuhkan nilai-nilai budaya, inovasi dan kreativiti. Yang keempat, menjalinkan kerjasama akademik dengan pelbagai institusi pendidikan dan organisasi dalam memperkasakan bidang kebestarian pedagogi dalam amalan bilik darjah. Dan yang akhir sekali, mewujudkan kesedaran dalam kalangan warga pendidik terhadap usaha-usaha meningkatkan kualiti penyelidikan dan penjanaan inovasi dan kreativiti. Bagi pihak penganjur, saya mengucapkan tahniah kepada semua peserta inovasi serta ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua peserta seminar penyelidikan. Semoga kehadiran tuan-puan sepanjang 2 hari seminar ini dapat memberi alternatif
teknik pengajaran dan pembelajaran berinovasi di bilik darjah yang lebih menarik kepada para guru seluruh negara. Wabi Datuk dan para hadirin yang saya muliakan, selaras dengan keperluan untuk mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion yang berwibawa dan kompeten, Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM telah memperkasakan bidang kurikulum pendidikan guru menerusi amalan pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid serta penghayatan kapasiti pengajaran dan pembelajaran bermakna, atau dalam konteks falsafah pendidikan kebangsaan juga disebut sebagai pendidikan bersepadu. Konsep ini akan lebih berjaya dilaksanakan menerusi peningkatan penyelidikan dan inovasi khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran daripada semasa ke semasa, agar pengajaran dan pembelajaran di sekolah akan sentiasa bersifat dinamik, dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti yang mencambar minda, yang melibatkan pemikiran aras tinggi dan aplikasinya akan bermakna dalam kehidupan sepanjang hayat, dunia dan akhirat. Tidak lupa juga ianya akan menjadi satu pembelajaran bermakna, khususnya dalam era baharu kita, iaitu era pandemik ini. Dengan yang demikian, para guru mestilah sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan, berketerampilan dan bersifat kreatif dan inovatif seperti yang dapat disaksikan sepanjang tempoh seminar ini berlangsung. Yang berhormat Datuk dan hadirin yang saya muliakan, memandangkan seminar ini amat penting dan bermakna kepada para pendidik, terutamanya guru permulaan, besaran harapan kami agar Wabi Datuk selaku Esko Jabatan Ketua Menteri Pendidikan Pengajian Tinggi, Technical dan Vocational Science dan Inovasi Negeri Melaka dapat memberi sokongan moral dan material kepada kami, khususnya dalam penganjuran majlis seperti ini pada masa-masa akan datang. Kami juga mengalu-alukan sebarang cadangan daripada yang berhormat Datuk serta tuan-tuan puan sekalian untuk menambah baik lagi program yang berkaitan penyelidikan inovasi pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Insya-Allah tahun depan kami akan menganjurkan satu seminar international tuan-tuan dan puan. Tunggu ya, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sinergi seminar penyelidikan dan inovasi ini akan lebih mantap dan berjaya, khususnya agar dapat melahirkan guru yang berilmu pengetahuan, kompeten dalam penyelidikan dan inovasi dan mempunyai kepakaran, menguasai teknik pengajaran yang relevan dan kemahiran terkini selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21, khususnya dalam era pandemik ini. Usaha tersebut sudah pasti dapat memberi implikasi yang signifikan untuk melahirkan guru yang juga terlatih, berdaya saing, dinamik dan kalis masa hadapan, insya-Allah. Akhirul kalam, saya sekali lagi merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Datuk kerana sudi hadir dan menutup rasmi seminar ini. Mudah-mudahan dengan sokongan yang diberikan akan menambahkan lagi seri majlis perasmian penutup pada petang ini. Sekalung penghargaan dan terima kasih sekali lagi juga diucapkan kepada peserta seminar serta peserta inovasi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pergi berburu si anak rusa, lari sembunyi di dalam gua. Segala yang baik daripada yang esa, yang buruk harap dimaafkan jua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Hadirin sekalian, kalau Tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada Tuan sembah diberi, mohon rasmikan majlis kami. Majlis seterusnya dengan berbesar hati mempersilakan Yang Berhormat Datuk Nur Effendi bin Ahmad, Esko di Jabatan Ketua Menteri Pendidikan Pengajian Tinggi, Technical dan Vocational Science dan Inovasi
untuk menyampaikan ucapan perasmian penutupan Seminar Kebangsaan Penyelidikan dan Intervensi Amalan Bilik Darjah bagi tahun 2021. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka-ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Yang berusaha Dr. Faridah binti Yaakob, pengarah IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Dr. Hajah Norshidah binti Abu Hussein, timbalan pengarah IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Dr. Muhammad Nasri bin Abdullah, Ketua Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi, Ketua-Ketua Jabatan dan Ketua-Ketua Unit, barisan panel juri, yang berusaha pensyarah-pensyarah, guru-guru, para peserta Seminar Kebangsaan Penyelidikan dan Intervensi Amalan Bilik Darjah 2021 serta hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam Seminar Kebangsaan Penyelidikan dan Intervensi Amalan Bilik Darjah SK Interkelas 2021 secara dalam talian yang bertemakan pendidikan guru era baharu, pengajaran dan pembelajaran. Rimbun berputik bunga disusun, bunga pala menguntum sudah. Pantun secantik sirih tersusun, kata bermula pembuka madah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih dan syabas kepada pengarah IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka yang berusaha Dr. Faridah binti Yaakob serta barisan jawatan kuasa kerja seminar yang sudi mengundang saya untuk menutup rasmi seminar kita pada kali ini. Saya bagi pihak Kerajaan Negeri Melaka amatlah berbesar hati di atas penghormatan ini dan percaya hubungan ini merupakan satu bentuk jalinan kerjasama yang baik antara kedua-dua pihak. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita terus mengorak langkah dalam memartabatkan agenda pendidikan negara untuk separuh penggal yang kedua bagi tahun ini. Meskipun situasi semasa pandemik COVID-19 di Malaysia ini masih belum mereda, namun usaha seumpama ini dianggap sebagai satu keperluan bagi memastikan agenda pendidikan negara terus berkembang. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Dr. Faridah binti Yaakob, pengarah IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka serta barisan jawatan kuasa kerja seminar yang telah berjaya melaksanakan satu seminar penyelidikan dan inovasi yang sangat relevan dengan situasi masa kini. Semoga matlamat seminar ini untuk kita tingkatkan kualiti penyelidikan dan inovasi di Malaysia akan tercapai. SK Interkelas 2021 yang menghimpunkan pelbagai golongan pendidik dan agensi lain untuk berkongsi dan menyebar maklumat berdasarkan dapatan penyelidikan serta projek-projek khas inovasi. Seminar ini juga adalah merupakan satu wadah yang terbaik bagi warga pendidik berkongsi ilmu dan pengalaman masing-masing. Burung kenek-kenek terbang atas pagar, pesan Datuk Nenek, rajin-rajinlah pergi belajar. Saya yakin seminar yang dilaksanakan secara dalam talian ini mampu memantapkan dan melonjakkan kegemilangan penyelidikan dan inovasi dalam era pendidikan abad ke-21. Menerusi pengalaman dan perkongsian setiap peserta dalam sesi selari dan inovasi-inovasi yang dihasilkan bertepatan dengan keperluan situasi masa kini. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, kerajaan sama ada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri sentiasa menyokong sebarang usaha oleh mana-mana pihak yang bertujuan untuk memajukan industri pendidikan di negeri Melaka khususnya dan Malaysia amnya. Institusi pendidikan awam dan swasta disarankan untuk saling bekerjasama memacu kecemerlangan pendidikan di negeri Melaka. Together we strive for excellence. Ini amat selaras dengan konsep jemaah dalam Islam atau kerjasama bersifat kolaborasi. Bak kata pepatah Melayu, bulat air kerana pembentung, kuat manusia kerana adanya muafakat, muafakat membawa barakah. Dalam konteks ini, institusi pengajian tinggi awam yang terdapat di Melaka seperti IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka ini diharap dapat menyumbang
ke arah memperkasakan lagi amalan pedagogi dalam kalangan guru-guru di negeri ini khususnya dan juga dari negeri-negeri lain jua, supaya penyampaian mereka lebih pelbagai, kreatif, menarik dan selaras dengan tuntutan pendidikan masa kini, lebih-lebih lagi dalam keadaan norma baharu akibat serangan pandemik COVID-19 ini. Sidang hadirin sekalian, kita semua sedia maklum situasi sukar yang dialami di pandemik COVID-19 yang melanda negara kita dan dunia pada keseluruhannya telah menyebabkan implikasi besar kepada pendidikan. Meskipun begitu, agenda pendidikan tidak pernah terhenti dan pelbagai inisiatif telah dan pasti akan terus dilakukan demi kelangsungannya. Justru semua pihak harus saling berganding bahu untuk memberikan alternatif terbaik kepada seluruh warga Malaysia. Justru adalah diharapkan keadaan ini dapat menyuntik semangat kalangan guru, ibu bapa dan murid untuk kekal istiqamah dengan proses PDPR yang telah dan sedang dilaksanakan, serta sering ada sikap efektif demi menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran seharian kita. Ambillah ianya sebagai satu dugaan Allah untuk kita lebih mengingatinya. Bersyukur kehadrat Allah SWT dengan kurniaannya dan renungkanlah kata-kata hikmah ini. What you desire is what you want, what you have is what Allah wants. Saya bagi pihak Kerajaan Negeri Melaka juga sentiasa mengikuti perkembangan institusi pendidikan di Melaka ini menerusi Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, IPG, IPTA, IPTS dan kesemua institusi kemahiran awam dan swasta. Tidak dinafikan ada pihak yang terkesan dengan situasi sukar masa kini. Ada majikan yang menamatkan operasi atau ditutup dan mengurangkan jumlah pekerja mereka. Keadaan ini menyebabkan adanya di kalangan ibu bapa yang hilang sumber mata pencarian dan ini sedikit sebanyak telah menjejaskan persiapan untuk kos pendidikan anak-anak mereka. Jadi pihak institusi pendidikan khususnya guru-guru perlulah mengenal pasti mana-mana pelajar yang terkesan agar pembelajaran mereka tidak terganggu. Gurulah menjadi pembimbing, pendorong, mentor bagi pelajar-pelajar di sekolah khususnya di Melaka. Saya pasti semua antara kita mampu dan berupaya untuk menghadapi dugaan yang penuh mencabar ini. Penggunaan teknologi PDPR ini sebenarnya telah lama hadir dalam kehidupan kita. Cuma sebelum ini, kita rasa ianya bukanlah fokus utama dalam urusan PDP biasa. Kadang-kadang ianya hanya digunakan sebagai alat bantuan mengajar sahaja. Mungkin ketika itu peranti sekadar lambang kemajuan teknologi pendidikan bagi negara-negara maju sahaja. Walau bagaimanapun dunia telah tersentak dengan ancaman COVID-19 dan kita sudah tidak punya pilihan. Pembelajaran tidak boleh lagi dilakukan secara bersemuka. Guru dicabar untuk melakukan PDP tanpa bersemuka dengan anak-anak kesayangan mereka. Mereka perlu berubah dengan pantas dan membangunkan diri sendiri untuk mempunyai literasi teknologi maklumat dan komunikasi yang tinggi. Mereka perlu menjalankan PDPR dengan menggunakan segala teknologi pembelajaran terkini yang ada seperti Google Classroom, Zoom, Google Meet, Quizzes, Padlet, Kahoot, Pickers, Google Voice, Zipgrade dan sebagainya. Dengan erti kata lain, para guru perlulah ada alternatif untuk membolehkan pembelajaran berlaku seperti biasa walaupun sekolah ditutup. Pendidik dan pelajar perlu sama-sama berganding bahu untuk memastikan proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara norma baharu ini. Walaupun ada sedikit implikasi pada mulanya, tetapi saya percaya bahawa dengan kerjasama yang mantap daripada ibu bapa, guru-guru, para pensyarah IPG, stakeholders, badan swasta, insya-Allah ianya boleh diatasi dengan baik sekali. Sidang hadirin yang dikasihi, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, sekalung tahniah diucapkan kepada semua yang mengambil bahagian. Dan untuk pengetahuan semua, peserta kali ini terdiri daripada pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri, para pensyarah IPG dan pelajar-pelajar IPG, IPTA, IPTS, matrikulasi, politeknik dan pelajar pasca siswaza, guru-guru, pelajar sekolah dalam seminar ini. Saya juga mengucapkan syabas dan tahniah kepada para pemenang yang telah berjaya membuktikan kehebatan masing-masing. Kepada yang belum berjaya, jangan mudah berputus asa, malah teruskanlah berusaha demi kecemerlangan dunia pendidikan yang kita cintai ini. Kita di Melaka ini sebenarnya banyak melahirkan tokoh-tokoh besar dan berwibawa dalam bidang pendidikan. Sejarah telah membuktikan bagaimana Melaka telah muncul sebagai pusat perkembangan ilmu di Nusantara.
maka sewajarnya lah tradisi kecemerlangan tersebut kita teruskan. Dan generasi yang ada ini, inilah cabaran pada semua para pendidik di negeri Melaka. Seterusnya untuk melestarikan kecemerlangan perkembangan ilmu di peringkat yang lebih tinggi lagi, mungkin di dunia satu hari nanti, insya-Allah. Sebagai peringatan, kita masih belum menang. Biasakanlah kebiasaan baharu dalam hidup kita, patuhi segala SOP. Kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Kita jaga kita jaga institusi kita jaga Melaka kita jaga negara kita. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini menutup rasmi persidangan Seminar Kebangsaan, Penyelidikan dan Intervensi Amalan Bilik Darjah 2021 Anjuran IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Tahniah buat kesemuanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Sidang pendengar yang dihormati, sekarang tibalah masanya kita mendengar pengumuman anugerah kertas penyelidikan dan keputusan pertandingan inovasi IABD 2021. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Muhammad Nazri bin Abdul Rahman, Ketua Jabatan Psikologi dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, merakamkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan atas kerjasama yang diberikan oleh semua juri dan juga atas pelantikan selaku ketua juri. Sebagai ketua juri intervensi amalan bilik darjah ABD 2021 di SK Interkelas 2021 peringkat kebangsaan anjuran IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka, telah pun membaca semua komen yang telah diberikan oleh panel-panel juri yang terdiri daripada orang panel profesional yang dilantik khusus bagi pertandingan ini. Secara umumnya, innovator telah memberi fokus yang menyeluruh terhadap isu-isu pendidikan seperti pembelajaran dari sekolah rendah, sekolah menengah, pembelajaran berasaskan projek yang telah disesuaikan dengan situasi pandemik COVID-19 dan PDPR, pengurusan pendidikan, pembelajaran berasaskan alam sekitar, elemen didik hibur, pendidikan anak orang asli, anak-anak istimewa dan sebagainya telah pun diangkat sebagai satu bentuk intervensi amalan dalam bilik darjah. Tahniah atas usaha yang baik ini dalam menobatkan kualiti pendidikan negara yang lebih saksama dan merapatkan jurang pendidikan antara semua golongan masyarakat hari ini. Pelbagai komen telah pun dikupas oleh panel setelah meneliti semua inovasi-inovasi yang pertandingkan ini. Berdasarkan komen-komen tersebut, dapat saya rumuskan seperti berikut. Yang pertama, inovasi yang dibangunkan ini merupakan isu yang telah dibangunkan berdasarkan konteks pembelajaran sebenar, pengalaman sebenar yang telah dikutip daripada pengalaman dalam seharian yang berlaku dalam konteks dan teks pendidikan semasa. Inovasi ini dikenal pasti daripada masalah dan bukan sahaja merupakan perkara yang difikirkan tanpa sebarang data ataupun idea spontan semata-mata. Ini menjadikan idea yang dibangunkan ini benar-benar mantap dan dapat dijadikan bahan untuk tujuan penambahbaikan pada masa hadapan. Seterusnya, inovasi yang dibangunkan ini bukan hanya dalam bentuk produk seperti alat bantu mengajar, tetapi ianya mencakupi inovasi proses dalam pengurusan dan juga pengajaran. Inovasi proses seperti ini jarang dibangunkan oleh innovator yang ada disebabkan konsepnya yang abstrak dan amat sukar untuk diterjemahkan. Namun begitu, masih terdapat innovator yang begitu berani mengambil langkah aktif untuk membangunkan idea yang unik ini. Saya merakamkan tahniah dan usaha ini perlu diteruskan kerana ia dapat merangka satu kerangka dan model yang dapat digunakan dan untuk kebaikan secara keseluruhannya bagi dunia pendidikan. Ketiga, prototipe inovasi yang dibangunkan juga dalam keadaan yang baik dan sistematik. Prototipe yang dibangunkan ini selaras dengan permasalahan yang dikenal pasti. Namun begitu, elemen dalam proses membangunkan prototipe masih kurang diberi perhatian. Tidak terdapat bukti-bukti yang dikesan berkaitan dengan proses penambahbaikan menerusi uji cuba yang dilaksanakan secara sistematik. Pembinaan prototipe masih berada di fasa 1, iaitu di mana ianya dibangunkan daripada isu tetapi tidak diteruskan dengan langkah-langkah penyelidikan yang mantap, sama ada menerusi pemantapan ataupun penambahbaikan ataupun refleksi kepada pembaikan-pembaikan yang perlu dilaksanakan terhadap prototipe inovasi tersebut. Rumusan yang keempat dapat kita lihat pembentangan yang disampaikan ini dengan baik dan meyakinkan.
sokongan dalam mengintegrasikan kecanggihan teknologi dapat menyokong persembahan setiap pembentang dengan berkesan dan mantap bagi pelajar yang membentangkan idea mereka dalam kategori inovasi projek pelajar dan juga projek Eureka PBL, Project Based Learning, telah menunjukkan keyakinan pada tahap yang tinggi. Kolaborasi antara kumpulan dapat dipupuk dan elemen seperti kolaboratif, kritis dan kreatif dicerahkinkan dengan baik. Matlamat untuk membangunkan kemanjadian murid dalam penguasaan 4K plus 1N dapat dikesan secara langsung menerusi pembentangan yang dibuat. Seterusnya, terdapat inovasi yang telah digerakkan ke satu tahap yang lebih jauh. Namun masih terdapat juga inovasi yang dilaksanakan pada peringkat uji cuba, iaitu peringkat pertama percubaan inovasi tersebut. Uji cuba di lapangan adalah satu perkara yang penting. Saya suka mengingatkan bahawa uji cuba di lapangan ini, iaitu bila kita menguji cuba dalam konteks sebenar, adalah perkara yang amat penting dalam kita melaksanakan sesuatu inovasi. Prinsip pembelajaran itu kerana ini dapat memastikan inovasi yang dihasilkan itu benar-benar berkualiti dan dapat menangani masalah yang dikenal pasti, seperti mana yang kita telah kenal pasti itu secara menyeluruh. Dan pada proses pelaksanaan uji cuba itu, perkara-perkara yang perlu ditambah baik itu dapat dilaksanakan penambahbaikannya, dan ini juga memberi satu data yang lebih tepat kepada impak inovasi yang telah dijalankan oleh kumpulan tersebut. Seterusnya, rumusan yang ke-6. Terdapat inovasi yang telah disebarkan secara meluas dalam pelbagai medium. Namun, masih juga terdapat inovasi yang hanya digunakan dalam skala kecil. Sekiranya disebar luas, nescaya inovasi tersebut boleh mendatangkan impak yang besar, terususnya kepada sistem pendidikan negara. Difahamkan terdapat banyak inovasi yang mempunyai potensi yang baik, namun dalam aspek yang dibangunkan perlu diteliti dan dikemaskinikan. Elemen-elemen seperti penyebaran luasan masih pada tahap minima. Kita perlu kongsikan dalam komuniti pendidik hari ini hasil-hasil inovasi yang kita dapat itu bukan apa, ia dapat menambah baik dan meningkatkan lagi hasil inovasi yang kita lakukan. Perlu diingat bahawa inovasi adalah idea yang perlu dikongsikan bagi tujuan membangunkan pendidikan yang lebih berkualiti tinggi. Justru penyebar luasan adalah elemen utama dalam kita memastikan bahan inovasi kita itu seiring dan diperlukan. Selain daripada itu, satu perkara yang ingin saya memberi perhatian khusus adalah terhadap pelaporan inovasi. Suka untuk saya ingatkan sekali lagi, pelaporan inovasi itu adalah suatu hal yang perlu diberi fokus penting. Pentingnya untuk mendokumentasi maklumat-maklumat inovasi supaya ianya boleh dirujuk pada masa hadapan dan ianya juga memberi satu nilai tambah kepada hasil bahan yang kita hasilkan. Boleh dilaksanakan dalam pelbagai bentuk ataupun kaedah pelaporan ini, sama ada dalam bentuk kajian penyelidikan, penerbitan ataupun mendapat hak cipta MyIPO. Ini bagi menjamin bahawa harta intelek itu adalah kekal milik kita. Namun begitu, terdapat konsep pendidikan untuk semua mungkin tidak memberi makna yang besar kepada pendidik, tetapi saya merasakan ianya amat penting untuk kita nyatakan dalam pelaporan tersebut. Walau bagaimanapun, saya akui bahawa menerusi perkongsian yang dilaksanakan melalui pembentangan penyelidikan, penerbitan ilmiah, ia mampu melindungi idea-idea inovator ini daripada orang dirompak oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Justru kita merasakan bahawa inovasi itu penting untuk kita kongsikan, dan pada masa yang sama juga kita perlu untuk memastikan bahawa hak cipta kita tetap ada pada idea tersebut. Seterusnya, terdapat inovasi yang telah pun dipertandingkan dan menerima pengiktirafan di pelbagai peringkat pertandingan, namun tidak dapat bukti yang menunjukkan bahawa tindakan penambahbaikan itu telah dilakukan terhadap inovasi asal yang di pertandingan tersebut. Hal ini tidak memberi sebarang impak kepada inovator dan kualiti inovasi. Sebaliknya, percubaan ini telah dilihat sebagai satu usaha untuk mendapatkan pengesahan terhadap pengiktirafan yang lepas. Di rumusan ke-9, walaupun inovasi yang kita pertandingkan ini mempunyai kesan yang baik, suka untuk saya mengingatkan semua inovator untuk memikirkan bagaimana caranya untuk meningkatkan impaknya
supaya ia memberi impak yang lebih tinggi khususnya kepada anak didik kita atau konteks pendidikan kita. Perkara ini perlu dilakukan menerusi penyebaran luasan, menerusi perkongsian pintar, jaringan, kolaborasi serta penglibatan aktif dalam pelbagai pertandingan, sama ada melalui pertandingan sebegini atau sebagainya. Saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan tahniah kepada pelajar yang terlibat dalam pembentangan projek Eureka PBL. Konsep pembelajaran kendiri menjadi nadi untuk mengasah pengetahuan dan kemahiran para pelajar. Amat sesuai kita laksanakan dalam situasi pembelajaran semasa hari ini, PDPR dan pada musim pandemik COVID-19. Tahniah dan syabas kepada semua pelajar yang berusaha dan membangunkan idea kreatif, khususnya menerusi pembelajaran berasaskan projek. Secara keseluruhan, elemen komunikasi, kolaboratif, kreatif dan kritis iaitu 4K plus 1N dapat dikesan melalui pembentangan yang telah dibuat ini. Hal ini mencerminkan bahawa dasar pendidikan yang diutarakan oleh KPM mencapai matlamatnya. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua inovator dan pelajar. Teruskan berkarya agar ilmu dan bahan yang dihasilkan ini bermanfaat dan menjadi koleksi pendidikan negara sepanjang masa. Walau apapun keputusan yang bakal diterima, jangan jadikan ianya sebagai batasan untuk terus maju. Sebaliknya, terus menambah baik kerana anda semua adalah yang terbaik. Setelah meneliti semua keputusan panel profesional ini, saya dengan ini mengesahkan bahawa keputusan adalah betul dan tepat seperti mana yang telah dianalisis. Keputusan ini adalah keputusan muktamad, jadi saya harapkan semua bersedia untuk menerimanya dengan hati yang terbuka dan teruskanlah ia sebagai satu penambah baik dan pemacu ke arah kecemerlangan yang lebih baik. Terima kasih kerana sudi menjadi sebahagian daripada keluarga pendidik aktif menerusi perkongsian hebat dalam IABD 2021. Sekian, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Mariah binti Lambak, Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik, adalah Ketua Penyelaras Penilaian bagi Pertandingan Inovasi IABD 2021 SK Interclass IPG KPM peringkat kebangsaan. Jawatan kuasa kami telah menguruskan semua permarkahan secara sulit dan telus. Setelah meneliti semua markah yang dinilai oleh juri profesional, jawatan kuasa saya telah membuat analisis dan mengkategorikan berdasarkan pencapaian yang ditetapkan. Semua penilaian adalah mengikut rubrik permarkahan seperti yang telah ditetapkan. Semua maklumat adalah sulit sehingga semua prosedur dipatuhi. Tidak terdapat julat perbezaan yang ketara dalam penjurian yang dinilai oleh kumpulan juri profesional yang dilantik. Oleh itu, saya sebagai ketua penilai mengesahkan bahawa semua markah yang dibuat adalah telus dan mempunyai kesahan yang tinggi. Dengan ini, saya mengesahkan semua markah akhir yang telah dipersetujui oleh ketua juri. Sekian, terima kasih.
tibalah masanya untuk kita ketahui projek manakah yang diangkat sebagai inovasi pelajar terbaik IABD 2021. Seterusnya, mengumumkan juara inovasi IABD 2021 bagi kategori B, Inovasi Plaza.
Hadirin sekalian, tibalah masanya untuk mengumumkan juara inovasi IABD 2021 bagi kategori A, Inovasi Pendidik. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah. Majlis juga ingin mengucapkan berbanyak terima kasih atas kesedaran Datuk Nur Effendi bin Ahmad kerana sudi datang ke majlis kami pada kali ini. Tuan Pengarah dan juga Tuan Timbalan Pengarah, semua jawatankuasa dan semua pihak yang terlibat dalam majlis ini selama 2 hari kerana dapat berjalan dengan lancar dan meriah. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sesungguhnya segala yang baik itu datangnya dari Allah dan segala kelemahan dan kepincangan itu sememangnya kelemahan kami sendiri. Sekian sahaja, panjang umur, kita berjumpa lagi.